Tuan Mat balik ke boleh. Terima kasih Datuk Ketua. Dalam membahaskan rang undang-undang perdagangan strategik 2010, dikala negara membayangkan model ekonomi baru, saya pada permulaannya dikelirukan. Saya memikirkan Akta Perdagangan Strategik ini memikirkan kalau di peringkat antarabangsanya itu andaiannya ialah untuk menjaga industri-industri ataupun sektor-sektor perdagangan yang strategik yang akan merugikan negara sekiranya satu liberalisasi yang berlebihan berlaku. Tetapi sebaliknya, ia berkisar mengenai aspek keselamatan, yang mana sekali lagi saya rasa perlu diberi perhatian oleh kerajaan pada hari ini di dalam apabila membuat keputusan untuk membentangkan rang undang-undang ini. Datuk Yang Bertuah, rang undang-undang ini bukan mengenai rakyat. It's not about empowering the people. Dengan izin, kerana kerajaan pada hari ini setiap kali undang-undang yang dibentangkan Dewan Yang Mulia ini lebih ke arah memperkasakan kerajaan. Ia tidak salah kalau kerajaan hari ini efektif sifatnya, kebocorannya, salah guna kuasanya itu tidak menjadi isu pokok. Tetapi isu hari inilah isu krisis kepimpinan kerajaan dengan laporan Auditor General dan sebagainya. Kenapa ini saya bahaskan pada isu yang penting kepada Menteri untuk menjelaskan pada Dewan Yang Mulia ini? Kerana apabila membincangkan isu keselamatan, kita seringkali memfokuskan kepada keselamatan negara ataupun national security, tetapi kita jarang-jarang sekali membahaskan mengenai keselamatan rakyat ataupun human security. Ini dapat kita lihat di berbagai fasal-fasal rang undang-undang yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Saya tidak mahu pergi secara detail di peringkat ini, dasar ini, tetapi cukup untuk saya katakan bahawa dari segi aspek keputusannya, decision makingnya amat tidak telus sifatnya. Menteri akan buat keputusan, kerajaan akan buat keputusan. Kedua, dari segi aspek accountability-nya, tidak ada mekanisme accountability-nya. Contoh, semuanya bersifat sulit. Ketiga, dari segi aspek liability-nya, tidak ada aspek itu kerana kerajaan tidak dipertanggungjawabkan ke atas kesalahan-kesalahan, sehingga apa yang diminta di Dewan Yang Mulia ini satu perkara yang bagi saya melampau. Contohnya Seksyen 54 yang saya katakan tadi, di dalam kes-kes melibatkan kecurian pun mau diberi immunity kepada kerajaan dan pegawai yang terlibat. Bayangkan di sini yang dimaksudkan kerajaan, pengawal atau pihak berkuasa. Apatah lagi dikala kita berdepan dengan situasi kehilangan enjin, isu-isu strategik yang lain. Lepas ini kita akan depani isu-isu tenaga nuklear yang diperbahaskan. Jadi bagi saya pada peringkat ini, kalau perkara-perkara berkaitan dengan decision making process, keputusannya tidak telus, accountability-nya tidak ada, liability-nya juga tidak menunjukkan sikap kebertanggungjawaban kerajaan pada hari ini, saya rasa ini merupakan satu naskah rang undang-undang yang amat buruk. Satu. Seterusnya, Datuk Yang Bertuah, saya juga menyatakan kerisauan saya dan perlu penjelasan Menteri, iaitu dari segi aspek apa dasar luar yang cuba nak kita tonjolkan kepada negara luar. Kerana tadi ketika mana Menteri membahaskan rasional kenapa kita perlukan rang undang-undang ini, ialah untuk kita menyantuni peruntukan bangsa-bangsa bersatu. Ingin saya jelaskan di sini untuk manfaat kita bersama. Di dalam rakyat didahulukan, tetapi banyak lagi akta-akta yang penting yang mana dituntut oleh pihak bangsa-bangsa bersatu untuk kita meratifikasikan dia, tidak dibuat. Saya beri contoh. The International Conventions on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination pun tidak dibuat, walaupun ada keluh kesah mengatakan ada diskriminasi. Dengan izin,
the International Covenant on Civil and Political Rights. Kerana hak asasi itu merujuk kepada dua perkara yang besar, civil political rights, economic social cultural rights. Perkara itu belum lagi selesai, tetapi yang diangkat ni ialah isu yang bersifat strategik kononnya, tetapi yang diperkasakan ialah kerajaan tapi bukan rakyat. The International Covenant on Economic and Social Cultural Rights, hak-hak kelompok minoriti belum lagi selesai. Sebab itu kita lihat bagaimana kelompok-kelompok minoriti pada hari ini bangun. Datuk Yang Dipertua, saya punya ada satu saja andaian dan perlu menteri untuk menjelaskan. Di Dewan Yang Mulia ini juga kita dikatakan ada satu perunding yang kononnya bertanggungjawab mengangkat maruah negara di peringkat antarabangsa dari segi ekonomi, komunikasi dan sebagainya. Tetapi saya lihat perunding yang dilantik itu ternyata tidak mempunyai kepakaran mengenai aspek security ataupun keselamatan, melainkan dengan izin sister company-nya ataupun syarikat syarikat apa kita panggil? Syarikat gabungannya ataupun afiliasinya, strategic partnernya. Itu terima kasih Kuala Selangor. Saya membayangkan kalau inilah nasihat yang terdekat ke arah mewujudkan negara ini seperti dibahaskan tadi oleh teman bijaksana saya ni, Sungai Siput, seolah macam jadi negara polis. Saya rasa kita akan wujud satu situasi seperti yang berlaku yang saya kata tadi ialah di dalam Bush Doctrine itu. Kononnya ada weapon mass destruction. Kita kata tak ada, dia kata ada. Di bomnya, diserangnya Iraq tanpa keputusan yang telus. Tapi akhirnya semua sepakat tidak ada pun weapon mass destruction. Kenapa begitu? Kerana tidak ada satu mekanisme untuk dinilai dengan objektif oleh rakyat. Datuk Yang Dipertua, seterusnya saya juga ingin mengatakan di Dewan Mulia ini satu naskah undang-undang yang terakhir dikala kita membincangkan new economic model. Kalau itu benar komitmen kerajaan pada hari ini membincangkan model ekonomi kreatif, model ekonomi inovasi. Semalam berak saya ucapkan tahniah kerana ada inisiatif mau membentangkan Competition Act, betul? Atau persaingan. Itu satu ke arah menunjukkan komitmen kerajaan yang pada pandangan saya menjurus kepada kerangka ekonomi baru. Masalah inovasinya. Tetapi di sini mana mungkin kreativiti, inovasi dapat wujud di dalam kerangka security, kerangka tidak bebas, tidak ada nilai kebebasan ataupun freedom. Datuk Yang Dipertua, saya tanpa pergi menghalusi fasal-fasal rang undang-undang ini, saya sekali lagi mengatakan alasan kerajaan di tahap ini untuk membentangkan pada Dewan Mulia ini dengan tergopah-gapah, tergesa-gesa untuk diuruskan pada hari ini juga hanyalah satu sikap dasar luar yang membabi buta. Kita nak berurusan, ya betul, dengan Amerika. Mungkin Amerika di pasca September 11-nya ini, pasca anti-terorismenya yang gagal bukan kerana apa? Kerana sikap egonya, kerana sikap tidak telusnya. Tapi kita pada hari ini, kalau hanya untuk menunjukkan kita punya dasar luar yang juga seiringan dengan anti-terorismenya itu, bukan begini sifatnya. Pada pandangan saya, yang perlu kita tekankanlah aspek rule of law-nya, aspek negara hukumnya yang lebih ketat. Maksud saya itu, mana mungkin boleh pergi. Ya, boleh saya tanya Balai Pulau, adakah Balai Pulau setuju bahawa akta ni atau rang undang-undang ni dibawa ke Parlimen tergesa-gesa kerana Perdana Menteri nak melawat White House atau Rumah Putih dalam beberapa hari, dan ini entry pass? Saya tidak terkejut kalau itu andaian yang terdekat. Saya kata andaian sebab kita tidak tahu maklumat. Andaian terdekat yang boleh kita katakan kerana kita tahu apa gesaan-gesaan Rumah Putih dikala selepas berlakunya peristiwa September 11 itu. Bukit Bendera, saya risau dikala akhir-akhir ini dasar luar negara telah kita panggil shift dengan izin, tapi bukan ke arah yang lebih membawa satu dasar luar yang lebih manusiawi sifatnya, yang mengangkat agenda rakyat, mempertahankan hak asasi rakyat. Tapi hari ini kita melihat satu dasar luar yang bukan mengangkat
kita panggil dengan izin comparative advantage rakyat Malaysia itu. Kerana mana mungkin rakyat yang mau terlibat dalam ekonomi yang bersifat rahsia ini mampu bersaing sikapnya. Maka sekali lagi akan wujud Bukit Bendera ialah satu suasana yang mana sekali lagi macam saya ucapkan Menteri Dalam itu, a big brother government.